dan juga pengulangan. Pengulangan ni dimasukkan tengah-tengah ayat itu ayat lain. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'humul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah SWT mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira. Ini untuk orang beriman syurga, untuk orang kafir amaran. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi kebenaran, keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang diperselisihkan. Maknanya untuk memutuskan perselisihan yang berlaku di kalangan manusia. Yang ini berkenaan dengan tauhid kepada Allah SWT. Wa ma ikhtalafa fihi lil ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu, iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama mereka. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka yang derhaka itu dengan izinnya, dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus, yakni mengikut undang-undang peraturannya. Jadi kata Imam Waliullah di sini, adkhala, Allah SWT memasukkan, dimasukkan ayat wa makhtalafa fihi lallazina utuhu. Tidaklah mereka berselisih. Jadi Allah Ta'ala letak tengah-tengah di sini sebagai ayat ulangnya lah. Di tengah-tengah kalam yang tersusun sebagai keterangan kepada maksud perselisihan di sini ialah perselisihan yang berlaku di kalangan umat dakwah setelah daripada turunnya kitab, bahawa sebahagian beriman dan sebahagian yang lain kufur. Maknanya Allah SWT nak memberitahu yang khilaf, yang menyelisihi kitab Allah itu, ataupun yang menyelisihi perkara tauhid itu adalah ahli kitab. Yang mana ahli kitab ni, mereka telah diberikan kitab oleh Allah SWT kepada mereka, tetapi mereka mengenepikan kitab Allah. Maknanya mereka tu juga menyelisihi para nabi yang diutuskan kepada mereka. Jadi dalam nota 458 tu, wa makhtalafa fihi lil ladzina utu, nak menjelaskan, bahagian ayat ini menjelaskan kesamaran, iaitu mereka itu adalah ahli kitab. Mana kalau tengok dalam ayat liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, fi makhtalafu fihi itu pada apa yang mereka berselisih. Mereka tu siapa? Jadi dhamir yang ada di situ dia merujuk kepada ahli kitab. Ahli kitab. Dan umat yang satu ni, mana adalah umat yang mana mereka itu sepakat di atas kekufuran. Umat yang sepakat di atas kekufuran. Dan Imam Waliullah menyebut di sini perselisihan yang berlaku di kalangan umat dakwah. Dia istilah umat dakwah ni, iaitu manusia yang telah sampai kepadanya seruan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ahli kitab, Yahudi ke Kristian ke, setelah mana sampai kepada mereka
berita kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kepada mereka tu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran. Jadi dia kena tinggal dah Taurat dia tu, kena tinggal ada Injil dia. Jadi umat dakwah ni dia merujuk kepada orang yang sampai dakwah Islam kepada mereka dan mereka tak boleh beriman. Itu panggil umat dakwah. Lawan dia ummatun ijabah. Lawan dia, sekiranya mereka beriman, maka mereka dipanggil dengan nama ummah ijabah. Yang ini umat yang menyahut dengan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Itu istilah dia, umat dakwah dengan umat ijabah. Kita jangan keliru dengan bahasa orang tabligh. Orang tabligh kata kita ni umatul dakwah. Kita ni umat dakwah. Itu istilah dia, istilah pok tabligh. Maksud mereka tu umat dakwah tu maknanya umat yang kena buat kerja dakwah lah. Itu istilah dia. Tapi dalam kitab-kitab, umat dakwah ni adalah umat ia sampai kepada mereka tu seruan Nabi, tapi mereka tak boleh beriman. Kalau beriman dia panggil umat ijabah, umat ia menyahut panggilan Nabi, seruan Nabi dengan cara beriman. Nota 460. Oleh itu, maknanya kalau kita balik semua ayat ni, maknanya bila mari ayat wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu, maka ayat ni secara keseluruhannya cara faham, maksud ayat ini ialah pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu dengan sepakat kufur. Kemudian mereka berbeza-beza apabila datang kepada mereka seruan Rasul. Bila mari Nabi, bila mari wahyu Allah Ta'ala, lalu mereka mula berselisih. Satu kumpulan beriman, satu lagi kumpulan kekal kufur. Jadi sikap mereka berterusan kufur tadi, itu menyebabkan mereka ditimpa dengan azab kebinasaan. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Dan ketahuilah manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu. Kemudian mereka berselisihan. Dan kalaulah tidak kerana telah terdahulu kalimah Allah, ketetapan Allah, mana ketetapan Allah Ta'ala memberi tempoh kepada manusia untuk mereka itu beriman, selama mana nyawa tu tidak sampai dihukum dah. Ataupun sebelum tetap keputusan azab dari Allah Ta'ala akan menimpa mereka, kalau tidak kerana penangguhan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, tentu Allah SWT tentu telah diputuskan hukuman. Maknanya tentu Allah SWT akan memutuskan hukuman di antara mereka. Yang ni azab itu segera datang di dunia berhubung dengan apa yang mereka perselisihkan itu. Maknanya orang yang engkar akan diazab, orang beriman akan selamat. Jadi ayat ni, wa ma kana an-nasu ummatan wahidatan, fa ba'atsallah tu maknanya mereka tu umat yang satu, maknanya umat yang sepakat di atas kufur. Kemudian ayat ni illa ummatan wahidah tu maknanya umat yang satu tu maknanya umat yang kufur lah. Cuma kalau mengikut tafsir yang lain, tapi dia kena idmar lah, dia kena pakai kaedah idmar, kena takdir. Maknanya kana nasu ummatan wahidatan, yani ala dini tauhid. Famata fihimul anbiya, famata fihim nabiyyun fakafaru faba'atsallah. Dia kena takdir lagu tu. Maknanya manusia ni berada di atas agama tauhid, kemudian nabi mereka tu wafat, lalu mereka jadi kufur, maka Allah Ta'ala membangkitkan nabi di kalangan mereka. Itu dia kena banyak takdir lah. Maknanya kalau orang tu faham ummatan wahidah ni, mana umat yang satu, mana umat beriman. Kalau dia faham umat yang beriman, macam mana Allah Ta'ala boleh mengutuskan nabi? Sebab apa perlu Allah Ta'ala nak mengutuskan nabi dalam keadaan mereka tu beriman? Jadi sebab itulah mereka akan kata pada mulanya manusia itu beriman, kemudian mati nabi, mereka kufur, lalu Allah Ta'ala mengutuskan nabi. Jadi banyak takdir. Kalau mengikut cara Syah Waliullah ni, kana nasu ummatan wahidah,
Maksudnya manusia itu adalah berada di atas agama yang satu, yakni kufur, syirik. Maka Allah Ta'ala menghantar Nabi untuk mengembalikan mereka itu semula kepada tauhid. Hendaknya di sini wa makhtalafa fi itu satu hendaknya. Yang berselisih itu hanyalah ahli kitab. Orang yang telah sampai kepadanya itu kitab Allah, Al-Quran, tapi mereka tak pergi kepada kitab Allah, mereka nak kekal lagi dengan Taurat dan Injil mereka itu. Kemudian pendetailan dengan hukum tambahan. Ni lepas habislah. Hak bahagian pengulangan tu, hak bahagian takrar. Bagi ayat takrar tu habis dah. Masuk pula itnab. Pendetailan dengan ada huruf tambahan. Huruf tambahan ni, istilah huruf tambahan dalam bahasa Arab, ayat tu sudah dikira lengkap walaupun tak ada huruf tadi. Maknanya seolah-olah huruf tu mari tu dia hanya jadi macam aksesori lah, bahagian tepek. Mana kalau buai pun tak apa, ada pun tak apa, buai pun tak apa. Berkenaan dengan Al-Quran, huruf, orang panggil huruf ziyadah ni, dia sebenarnya tidak ziyadah. Mana ada tu bukan saja-saja, ditambah tu dengan ada maksud. Walaupun ayat tu secara nahwu, ayat tu secara grammar sempurna lengkap, tetapi sebenarnya bila ada huruf tambahan ni, dia lebih lagi memberi maksud. Ada tujuan tu Allah Ta'ala menambah huruf ni. Maknanya tambahan tadi bukan sia-sia, bukan kata benda tu reja, bukan benda tu lebih, tidak. Tapi benda tu penting, ada maksud. Ada kalanya Allah menambahkan huruf jar pada fa'il, yakni pelaku, atau maf'ul, objek, dan menjadikannya sebagai ma'mul bagi fi'il, kata kerja, dengan perantaraan huruf jar untuk menegaskan persambungan. Maknanya ada pertalian, ada pertautan yang kuat. Maknanya kalau mengikut arah, kalau mengikut keadaan asal, dah ada kalau mengikut ayat asal tak ada huruf jar tadi. Huruf jar ni kata hubung lah, kata sendi. Kalau mengikut ayat biasa, huruf jar tu tidak diperlukan. Tetapi Al-Quran dia buat masuk juga kalimah tu tadi sebab ada maksud dia. Gapo di sini untuk menegaskan persambungan, ittisal. Seperti ayat yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari emas dan perak dan harta benda itu dibakar dalam neraka Jahannam. Yang ni pada asalnya tuhma hiya, ia dibakar. Tuhma hiya, ia dibakar. Maknanya emas dan perak itu dibakar, dipanaskan, dipanaskan. Tapi kalau mengikut Maulana Palampuri, dia kata hak asal gini, dia panjang sikit daripada hak waliullah kata tuhma hiya bin nari, tuhma hiya bin nari. Maknanya emas perak tadi dibakar dengan api fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Jadi alaiha tu tak ada. Tak ada. Asalnya maknanya kalau mengikut ayat kita, ala tu tak ada. Tapi Allah Ta'ala masuk alaiha. Tapi bila kita bila kita buai ataupun kita cari hak asal, dia akan tubik tuhma hiya binna. Tuhma hiya binna. Jadi ala tu dia tak ada. Tapi bila ada, yuhma alaiha. Yuhma alaiha. Cuma apa kata tuhma, tidak kata yuhma. Maknanya itu dia dia merujuk kepada emas dan perak tadi dipanaskan. Ataupun boleh juga merujuk kepada api itu dipanaskan. Kemudian firman Allah Ta'ala wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, dan kami utuskan Nabi Isa ibni Maryam mengikut jejak langkah mereka.
Maknanya lepas daripada nabi-nabi dah. Maknanya nabi-nabi Bani Israel ni banyak. Walaupun banyak, kami kata Allah Taala utuskan mengiringi nabi-nabi tadi dengan adanya Nabi Isa. Maknanya nabi sebelum Nabi Isa ni siapa dia? Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Dekat-dekat tu. Dekat-dekat. Yang ni pada ayat asalnya qafainahum bi Isa bin Maryam. Jadi ada tambah ala asarihim. Ala asar. Jadi asalnya qafainahum bi Isa bin Maryam. Kami teruskan kerasulan mereka dengan diikuti oleh Isa ibni Maryam. Maknanya nabi-nabi di kalangan Bani Israel ni dia mari berjujuk lah. Berjujuk, berterusan. Jarak tu tak jauh. Sebab itulah kalau kita berhati, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Dekat-dekat. Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian apa dia? Lepas tu kalau hak turun bawah ni, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Dekat-dekat. Kemudian pendetilan dengan penegasan. Maknanya dengan takkid, dengan takkid istilah dia. Antaranya dengan waw ittisal. Waw ittisal, waw penyambungan. Mana dia bukan semata-mata waw ataf. Waw ataf. Waw ataf ni mana semata-mata nak merengkaskan ayat. Macam contoh kita kata Ja'a Muhammadun wa Ali. Muhammad dan Ali mari. Apakah bererti mereka mari serentak? Tidak. Apakah Muhammad mari dulu kemudian diikuti Ali? Tidak juga. Sebab dia semata-mata nak gabung, nak merengkaskan. Sebab asal ayat tadi Ja'a Muhammadun wa Ali, asalnya Ja'a Muhammadun, Ja'a Ali. Jadi bila nak perengkah, mari waw, Ja'a Ali, Ja'a Muhammadun wa Ali. Tapi hak ni ada waw di sini. Dia nak menyatakan bahawa sebelum waw dengan selepas waw tu dia mempunyai pertalian yang kuat. Tidak boleh terpisah. Maknanya ada benda yang nak di highlight. Ada benda yang nak diketengahkan. Nak suruh kita ni memberi perhatian. Jadi hal ini dia panggil waw ittisal. Hendaklah diketahui di sini ada satu poin, satu perkara, satu nuktah, satu nuktah, satu poin. Nuktah tu dia dalam bahasa Arab tu dia dengan huruf kaf. Nuktah, poin lah. Benda halus, bukan nuktah. Nuktah tu dengan qaf tu makna titik. Full stop tu. Atau nuktah. Ini nuktah, poin. Bos pelek lah. Bos pelek. Bagi wakilah. Waw digunakan pada banyak tempat untuk menegaskan hubungan. Maknanya takkidul ittisal. Bukan untuk ataf. Bukan semata-mata untuk menggandingkan. Antara waw, antara benda yang disebut sebelum dengan selepas waw. Contohnya firman Allah Ta'ala. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah. Jadi hendaknya pada ayat yang ketujuh tu. Waw tu. Waw. Waw tu dia panggil waw ittisal, tidak panggil waw ataf. Iza waqa'atil waqi'ah, apabila berlaku hari kiamat itu. Maksudnya Allah Ta'ala menggambarkan keadaan hari akhirat, hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian hari kiamat itu merendahkan, yakni golongan yang engkar dan meninggikan golongan yang taat. Ia berlaku semasa bumi bergoncang. Bila mana bumi itu digoncang dengan
sekuat-kuatnya, dengan sungguh-sungguh. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung ganan dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Maknanya menjadi tanah rata. Mana bumi tu, mana tempat ada bukit tu, dah, dia jadi tanah rata. Lepas tu bukit tu pula, fakanat haba'an mumbassa, lalu menjadi lebulah, bertebaran. Habak ni macam kalau kita duduk dalam dalam bilik gelap tu, dak, kita buka sikit tu, dak, kita boleh nampak halus-halus tu. Tu panggil habak. Bila buka cahaya tu nampak halus-halus tu best. Wa kuntum azwajan salasah, dan kamu pula menjadi 3 puak yang berlainan keadaannya. Maknanya ada di antara kamu ni ashabul maimanah, ashabul masy'amah, ada al-muqarrabun. Nombor 465, wow dimaksudkan dalam ayat ke-7 ini di antara 2 jawab syarat bagi menegaskan keserentakan. Mana benda tu berlaku pada masa yang sama, serentak. Mana ke apa? Dia kata di sini di antara 2 ayat jawab syarat. Jawab syarat. Maknanya ayat ni dia ada syarat. Iza tu. Iza tu apabila. Apabila tu dia mengandungi makna syarat. Iza tu apabila. Apabila tu dia mengandungi makna syarat. Jadi bila kata syarat, dia nak kepada jawab. Jawab dia duduk mana? Laisa liwaqa'atiha tu, dia bukan jawab syarat lagi. Dia panggil jumlah mu'taridah. Dia panggil jumlah mu'taridah. Mana ayat selingan. Ayat selingan yang memberi sifat kepada waqiah, kiamat tadi. Bila berlaku hari kiamat, yang tidak ada siapa pun dapat mendustakan. Tu dia panggil ayat i'tirad, jumlah mu'taridah. Jawab dia duduk mana? Duduk pada ayat yang ke-8. Jawab dia tu terletak pada ayat yang ke-8. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Duduk situ jawab dia. Maknanya bila berlaku kiamat, bila berlaku kiamat, waktu tu jugalah kamu jadi pecah 3. Tak duduk sekali. Maknanya kita kata di kubur tu macam-macam orang berada. Ada. Satu butir, satu kawasan perkuburan di sebuah tempat, ada belakang orang beriman, orang bertakwa, orang yang kaki maksiat pun, tanah situ dia tak ada ni kubur untuk kaki masjid. Ni orang disku, tak ada, dia tak tempat semula je. Jadi bila berlaku kiamat, mereka semua dibangkitkan. Nombor 464 tu, 464. Fakan haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah. Yang kamu pula menjadi 3 puak yang berlainan keadaannya, yakni ketika ditiupkan sangkakala pada kali yang kedua. Jadi semua tu manusia bangun, automatik lalu dia berada dalam kumpulan masing-masing. Ashabul maimanah duduk dalam kalangan ashabul maimanah, ashabul masy'amah berada di kalangan ashabul masy'amah. Muqarrabun dengan muqarrabun. Jadi sebaik sahaja berlaku kiamat bila mana ditiupkan sangkakala, sebaik sahaja ditiupkan sangkakala yang kedua, semua manusia tu bangkit, dan bangkit tu automatik dalam keadaan bersama dengan kumpulan masing-masing. Jadi huruf waw ni, wa kuntum tu, ada waw tu walaupun boleh fakanat haba'an mumbassa kuntum azwajan salasah, boleh tak ada waw, tapi ada waw tu nak menyatakan bahawa bila ditiupkan sangkakala tu, maka mereka terbahagi secara serentak kepada 3 golongan. Yang ini bagi menegaskan keserentakan pertalian dan pertautan antara peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelumnya,
seolah-olah tidak ada jarak perbezaan apabila ianya berlaku. Tak ada jarak beza waktu. Dia firman Allah Taala. Boleh baca dia tak? Nak baca? Baca. Oh, pokok dah, tak boleh pokok ni. Jadi balik semula kepada perbincangan ziyadah ziyadah. Maknanya kerasulan nabi-nabi itu membawa mesej yang sama, yang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 462 ayat ini menyatakan kesatuan objektif para rasul. Mana semua nabi-nabi ini membawa ajaran tauhid. Dan juga persamaan sifat dan manhaj dakwah mereka. Maksudnya mereka tu mengajak manusia kepada Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah SWT saja, menyeru hanya kepada Allah Ta'ala saja. Jadi seperti mana Nabi Musa tu mengajak manusia supaya menyembah Allah, maka begitu jugalah Nabi Isa ni mengajak manusia supaya menyembah Allah. Mana tidak pernah Nabi Isa tu ajak supaya sembah dia, minta tolong dengan dia. A'anta qulta linnas, ayat apa? Ayat di surah, dalam surah Maidah tu Allah SWT menyebut Allah Ta'ala mengambil kesaksian daripada Nabi Isa itu sendiri. Allah Ta'ala mengambil kesaksian daripada Nabi Isa sendiri. Wa idh qala Allahu ya Isa, ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa ibni Maryam, anak Maryam, adakah engkau berkata kepada manusia, ambillah aku dan ibu aku ini sebagai Tuhan selain daripada Allah, mana tempat yang kamu sembah, tempat yang kamu minta pertolongan. Dia kena tak boleh pisah tu kata-kata ilah tu, yang disembah dan dia menjadi tempat permintaan, tempat dikabulkan hajat. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok realiti. Realiti sembah tu dengan mana minta hajat. Sebab kalau kita tengok, kalau nak tengok orang musyrikin Mekah sembah berhala dulu, tak ada lah ni. Ada contoh. Ada contohnya Kristian. Kita boleh tengok patung Nabi Isa tu, tak, orang mari mengguk, tak, mari apa, mari tunduk, letak dahi dia, hajat dia, tu dia tafakkur minta hajat. Jadi sembah dia tu mana sembah dengan minta hajat lah. Sebab itulah ayat Quran tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala wa selalu hanya engkau kami sembah dan hanya engkau kami minta pertolongan. Sebab ibadat dengan isti'anah, minta pertolongan ni dia tidak terpisah. Itu sekali. Cuma janganlah kita terikat sangat bahawa minta pertolongan itu minta pertolongan untuk taufik dapat beribadat. Hak tu orang panggil, kita pakai hamlu ta'kid ala ta'sis. Mana kita faham kita panggil, orang panggil ta'kid tu. Ta'kid dia satu ayat tu dah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia panggil ataf lah. Iyyaka na'budu wa tu wa ataf wa iyyaka nasta'in. Kebanyakan daripada kita ni dia mentafsirkan ayat ni sebagai takkid. Iyyaka na'budu tu takkid kepada iyyaka nasta'in tu takkid kepada iyyaka na'budu. Sebab apa? Sebab dia tafsir hanya engkau sahaja ya Allah kami sembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan, yakni pertolongan untuk beribadat. Dia tu dipanggil makna takkid. Sedangkan boleh juga kita tafsir iyyaka na'budu, maknanya satu, hanya engkau sahaja kami sembah. Kemudian dan hanya engkau kami minta pertolongan, maknanya segala hajat-hajat kami minta dengan engkau saja. Jadi
Kalau kita kata minta untuk ibadat, taufik untuk ibadat, itu panggil takkid. Maknanya kami tidak dapat menyembah Engkau ya Allah, melainkan Engkau memberi pertolongan kepada kami dengan taufik. Itu panggil takkid. Satu lagi, kita memberi makna yang berlainan. Itu yang panggil taksis. Taksis. Wak mari mengasaskan makna baru. Iyyaka na'budu, hanya Engkau kami sembah. Maknanya kamu saja kami anggap sebagai Tuhan. Wa iyyaka nasta'in, hanya kamu sahaja ya kami minta hajat. Minta disempurnakan hajat. Jadi itu makna lain. Jadi hajat ke apa? Segala hajat-hajat. Kalau kita pakai hanya Engkau sahaja kami minta pertolongan untuk dapat taufik beribadat, jadi makna sempit. Sebab itulah dia kena pakai hamlu ala ta'sis aula min hamli ala ta'kid. Kita menafsirkan ayat yang kedua tadi sebagai taksis, makna baru, itu lebih baik lagi daripada kita menganggap dia sebagai penegasan kepada ayat sebelum. Jadi Nabi Isa pun dia seperti nabi-nabi yang lain menyeru manusia supaya beribadat, minta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada diri dia. Jadi ilah tu jangan kita sempitkan hanya Tuhan yang disembah, tapi Tuhan yang kita minta hajat. Jadi sama para rasul tu dalam menyeru manusia kepada dakwah, kepada tauhid, dan juga sama manhaj dakwah mereka tu dengan cara memperingatkan kepada mereka, memberi amaran kepada mereka akibat syirik, memberi amaran akibat kufur, memberi berita gembira dengan mendapat syurga. Unsur ini dengan kata lain merupakan tanda kenabian. Pada nabi tu ia mesti mengajak manusia kepada tauhid. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah. Semua nabi-nabi ni dia mari anibudullah. Kalau kita baca surah Hud tu dah Allah Taala mari cerita Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dah semua tu dakwah tauhid. Malakum ilahun, bagi kamu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebagaimana ranting-ranting dan buah-buahan dari pokok yang asal yang sama adalah serupa antara satu sama lain. Maknanya nabi-nabi ni dia seolah-olah daripada pokok yang sama. Maknanya nabi-nabi ni ibarat seperti ranting buah dari pokok yang sama. Serupa lah. Maknanya buah julan ni dia serupa dengan julan atas. Serupa ya. Sebab mari daripada pokok yang sama. Yusqa mimma in wahid. Disirami daripada air yang sama. Maknanya pokok tadi akar yang sama, buah banyak pun mengeluarkan rasa yang sama juga. Demikianlah wujud yang serupa dalam siri kerasulan ini. Maknanya nabi-nabi semua mengajak kepada tauhid, taat kepada Allah. Oleh itu tidak ada sebab kepada ahli kitab untuk menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka tu barianlah hasad dengki kepada Nabi Muhammad, ataupun mereka tu tetap nak dengan syirik mereka. Tetap dengan syirik mereka. Maknanya mereka tak boleh terima macam mana Nabi Muhammad ni mengajak kita kepada menyembah Allah, minta dengan Allah, sedangkan kita minta dengan Nabi Isa. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ni untuk menghalalkan benda yang baik. Tapi ahli kitab Yahudi dia tak dapat terima. Dia tidak dapat terima ke apa? Itu macam mana Muhammad ni menghalalkan unta. Sedangkan kita tak boleh makan unta, kata dia. Jadi benda tu menjadi alasan kepada ahli kitab untuk tidak beriman dengan Nabi. Padahal Nabi-Nabi ni syariat sahaja berbeza, peraturan sahaja berbeza, tetapi asal tauhid, asal akhlak tu sama sahaja. Kemudian balik kepada waw ittisal. Waw ittisal. Contoh satu lagi, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha
Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasuk-pasukan. Ya Allah. Maknanya dengan segorombolan, demi gerombolan. Sepuak-sepuak. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka. Dia terjemah sedia terbuka sebab wow tu. Dan penjaga-penjaganya mengalu-alukan mereka dengan kata-kata salam sejahtera kepada kamu. Berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya. Nombor 4 tu, 96 ni wow yang muncul sebelum kalimah wa futihat, bukan sebagai atah maupun sebagai hal, tetapi sebagai menunjukkan keserentakan. Maknanya mereka sapa tu terbuka dah. Sapa tu terbuka dah. Rahsianya ialah pintu-pintu syurga yang merupakan pintu kegembiraan dan kebahagiaan terbuka sebagai menunggu ketibaan ahli syurga yang menghuninya buat selama-lamanya. Maknanya bukan kata beratur nak masuk baru buka. Tak. Ni kita ni tak. Kedai kata buka pukul 10. Orang berjujur dah. Tak buka lagi. Pasal lagu dulu. Allah Ta'ala berfirman. Bukti dia. Bukti dia ni tafsir ayat bil ayat lah. Hadza zikr. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Segala sifat-sifat yang mulia ini adalah menjadi sebutan penghormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan beberapa tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhir kelak, iaitu beberapa buah syurga, tempat penginapan yang kekal yang terbuka. Maknanya mufattahatan itu sifat kepada jannah. Maknanya syurga yang terbuka. Terbuka dah, mufattahah. Buka dah. Bukan maftuh, Mana terbuka ni, mana dibuka seluas-luasnya. Wa futihat. Futihat. Buka luas-luas. Macam hak cerita Zulaikha tu ke? Wa ghallaqatil abwab. Wa ghallaq. Ghallaqa. Maknanya koci kemah-keming. Sebab kalau kata koci ughliqa boleh dah. Wa aghlaqat. Dia kunci pintu, tutup pintu. Tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa tutup tu memang tutup sungguh, memastikan bahawa Yusuf tak dapat keluar, orang lain tak mari masuk kaca. Jadi Allah Ta'ala kata wa ghulliqat. Wa ghulliqat. Pintu tu dikunci serapat-rapatnya. Jadi begitu juga di sini mufattahah, daripada fattaha yufattihu, mufattahah maknanya dibuka seluas-luasnya. Tidak kata buka sikit je. Kita teragak-agak nak masuk tak. Buka sikit je. Kita gimbah je sikit je buka. Jadi kita teragak-agak. Hal ini dibuka seluas-luasnya. Sebagai apa? Mengalu-alukan. Iaitu akan dibuka sebelum ketibaan mereka. Sebagaimana dibuka untuk menyambut tetamu yang mulia. Jadi ayat wasiqal ladzin ni muka kita biasa baca dah, tak? Sebelum pada tu wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tak ada waw. Tak. Maknanya situ dia tidak menunjukkan kepada tersedia terbuka. Tak. Sama ada terbuka atau tidak terbuka kau cuma hendaknya di sini syurga tu terbuka dah. Cuma ada juga ulama yang kata waw ni dia panggil waw samaniyah. Kalau benda tu lapar dia kena automatik waw. Dia kata wa futihat abwabuha sebab pintu-pintu syurga ni dia ada lapar kan. Ada lapar pintu. Jadi bila lapar pintu kena sebut waw. Jadi waw tu dipanggil waw samaniyah. Saya qulu na salah satu rabi'un kalbuhum wa yaqulu na khamsatun sadisum kalbuhum wa yaqulu
sab'atun wasaminuhum. Wasaminuhum, dia tu waw tu. Dipanggil waw apa? Waw lapai, waw samaniyah. Contoh waw samaniyah bila-bila cara kau waw ni. Dia ada dalam surah Taubah. Dalam surah Taubah, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mana bila ataf tu dah. Bila sebut sifat-sifat tadi, at-taibun, orang-orang bertaubat, al-abidun, orang yang beribadah, al-hamidun, orang yang memuji, as-saihun, orang yang kuat beribadat, patuh, ar-raki'un, yang rokok, as-sajidun, yang ketujuh. Dah, ni dia kena. As-sajidun, al-amirun, yang ketujuh, yang menyuruh dengan ma'ruf, wan nahun. Tu baik waw lalu. Sebab wan nahun tu yang kelapar. Jadi yang kelapar tu dia kena tubik waw dah. Walaupun sifat-sifat tu, tapi waw tu dia panggil waw samaniyah. Mana sifat ni bila siapa lapar, dia kena waktu tubik waw. Dia panggil waw lapar. Surah Kahfi tadi kan? Surah Kahfi tadi. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum. Jadi sebelum pada tu dia tak ada. Sayaquluna salasatun rabi'uhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Tapi ayat ada lapan ni wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum. Dia tu lalu waw. Tu dipanggil waw lapan. Jadi nak sebut waw tu ataupun benda tu siapa kelapan, dia tu waw. Jadi macam ayat ni tak? Dia merujuk kepada pintu-pintu tu ada berapa? 8. Jadi kena waktu big waw. Kata dia. Begitu juga ni. Wa yaquluna sab'atun, bila nak sebut 8 tu dia kena kata wa thaminuhum. Sebab sebelum pada ni salah satu rabi'uhum. Tak. Lepas tu ayat surah Taubah tadi apa? Wan nahuna 'anil munkar. Sebelum pada tu dia tak ada waw. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahu. Wan nahu tu mana ia kelapar dah kena berwaw. Dia panggil waw samaniyah, waw lapar. Waw lapar. Sebelum dia ada koma dan. Ada. Lepas tu nak tarik mula serta. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, وَلِيُمَحِصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman, yakni dari dosa-dosa mereka ataupun dari waswas syaitan. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan Allah SWT nak membinasakan, menghancurkan orang-orang kafir. Nombor 467. Waw pada ayat ini mempunyai pertalian dengan ayat sebelumnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin wa liyumahhisallahu alladhina amanu. Baru mari ayat ni. Maknanya demikianlah keadaan hari-hari, yakni di dunia ini, dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan, sedih ke, gembira ke, kaya ke, miskin ke, kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman. Maknanya Allah Ta'ala nak menzahirkan ilmu dia, bukan kata supaya Allah Ta'ala tahu. Kalau kata supaya Allah Ta'ala tahu ni, maknanya Allah Ta'ala sebelum daripada berlaku dia tak tahu. Maka sebab itulah supaya waliya'lam Allah ni, maknanya supaya ilmu Allah Ta'ala terzahir pada manusia. Sebab apa? Sebab makhluk ni sebelum ada, Allah Ta'ala tahu dah. Peristiwa sebelum berlaku Allah Ta'ala telah tahu dah. Dia telah takdir dah.
Baru ni siapa dia share? Ustaz ke apa dia share baru ni? Ada terjemahan tafsir tu supaya Allah Ta'ala tahu secara zahir. Maknanya kalau kata supaya Allah Ta'ala tahu secara zahir, maknanya hak batin Allah Ta'ala tak tahulah. Itu salah terjemah. Kata je projek terjemah tafsir Jalalain. Dia salah terjemah. Supaya Allah Ta'ala tahu secara zahir. Sedangkan maksud dia supaya ilmu Allah Ta'ala terzahir kepada manusia. Itu sebetulnya. Sebab itulah kalau nak terjemuh gapo-gapo kitab ni, dia kena baca syarah. Dah. Kena baca syarah dia. Kalau kata nak terjemuh tafsir Jalalain, dia kena baca syarah Jalalain tu. Futuhat Ilahiyah, bukan Futuhat Makkiyah, Futuhat Ilahiyah. Tafsir Sawi, Jamal Lain, Kamal Lain, dia ada banyak tu. Dia punya syarah-syarah kepada tafsir tafsir Jalalain tu. Dia kena berpandu ke hak tu. Dia sebenarnya kalau dia baca PPN Ar-Rahman pun padan dah. Orang nak terjemuh Jalalain ni, dia sebenarnya memadai dia rujuk pada PPN Ar-Rahman tu. Sebab PPN Ar-Rahman dia tak lari daripada tafsir Fizillah, tafsir Jalalain, Baidawi, Nasafi. Ni, kalau kita terjemuh ni, dah. Kalau kita ambil terjemah ni, asalnya pimpinan Ar-Rahman lah. Dia tak lepas daripada hak ni. Secara umumnya, 3 tafsir ni lah. Jalalain, Nasafi, Baidawi. Demikian juga ditambah fa' ittisal. Demikian juga ditambah fa' ittisal. Berapa kali ulang ni. Demikian juga fa' ittisal juga ditambah. Berapa depan? Demikian juga ditambah fa' ittisal untuk penegasan. Demikian juga ditambah fa' ittisal untuk penegasan hubungan. Imam Waliullah tak mari contoh bagi fa' ittisal ni. Nombor 468. Contohnya firman Allah Ta'ala, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya, rahmatnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bergembira, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Ayat maulud ni dia muat ahli ayat maulud ni. Falyafrahu. Kita kena jamu orang bila kelahiran Nabi ni. Bila hari kelahiran Nabi ni kita kena gembira. Kena jamu orang, kena berlaruk. Menyatakan gembira. Sebenarnya ayat ni berkenaan dengan kedatangan Al-Quran itu. Maknanya kita, orang beriman ni beruntung, bertuah. Kita terima Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, maka kita kena puas hati dengan Quran ni. Jangan cari kitab Taurat, jangan cari kitab Injil. Jangan cari kitab Aristotle. Ataupun melebihkan ihya daripada Quran. Tak boleh. Melebihkan apa kita ihya nombor 1. Ada lagi dah. Siapa ada kata-kata kadal ihya'u ayakuna Qur'ana. Siapa sahut tu? Tak tahulah kata-kata siapa dia sahih atau tidak sahih. Hampir ihya tu jadi Quran. Enggak tu. Padahal tak ngaji pun. Kalau ngaji ihya tak jadi lagu tu. Kalau kita ngaji ihya ni dia jadi beringatlah. Sebab bukan semua dalam ihya tu boleh telan belaka. Maka sebab itulah ulama ni dia ada semua sepanjang zaman ia merengkahkan ihya. Ibnu Jauzi pun ada. Ibnu Jauzi dengan tajuk dia Minhajul Qasidin. Kemudian Ibnu Jauzi perengkah ni diperengkahkan pula oleh siapa dia tu? Ibnu Qudamah. Dia jadi Mukhtasar Minhaj Qasidin. Ia perengkah pula.
Sayyid Hawa mustakhlas fi tazkiyatin fi tazkiyatin nafs. Sayyid Hawa pun dia perengkah. Kemudian Jamaluddin Qasimi dia perengkah juga. Dia jadi Mau'izatul Mu'minin. Waktu Guni Aziz buat ngajar. Dan kalau hak kira sebenarnya Ihya ni tu Guni Aziz ngajar dulu di Jami' Merbau dulu. Kalau ikut Ustaz Nimak lah, Ustaz Nimak Pai Purnama tu, dia kata Tok Guni Aziz tu dia dah ngaji lah dengan Tok Guni Aziz tu. Jadi Tok Guru ngajar dia Ihya. Bacalah Ihya. Baca. Mana Ihya ni dia kena ngaji lah. Cuma orang kita ni dia berpada dengan hak ringkasan Syiar Salikin ke. Abdul Samad Palembang tu. Dia berpada dengan hak tu. Sedangkan Syiar Salikin tu dia banyak perkara benda-benda tak beres. Sebab dia tu orang sufi yang merengkah ke Ihya. Jadi pengaruh sufi tu kuat. Sedangkan orang lain macam Ibnu Jauzi, dia orang ahli hadis. Dia ahli hadis. Jamaluddin Qasimi, dia ahli tafsir. Dia ada tafsir dia tu Mahasinut Ta'wil 7 jilid. Jamaluddin Qasimi. Hak mereka Ihya siapa lagi? Hak zaman kemudian ni, Sayyid Hawa tadi. Sayyid Hawa, dah. Kalau dia mau ni kata, tu pokok anti tasawuf. Dah. Ibnu Jauzi anti tasawuf, Qasimi anti tasawuf. Sayyid Hawa ni. Sayyid Hawa ni orang tasawuf, dia orang haraki, orang tafsir, orang hadis. Nak kira gimana? Tapi dia mau ni taksir, dia taksir baca Ihya bersih ringkasan Sayyid Hawa. Dia kira pada hak Syekh Abdul Samad. Dah. Padahal Syekh Abdul Samad ni satu masalah bahasa klasik. Yang kedua, banyak hak dia sendiri. Dia bukan perengkah tapi hak dia sendiri. Kalau Sayyid Hawa ni boleh katakan dia kekal ke ayat Imam Ghazali. Cuma dia ambil letak ayat dia tu bila dia nak cantum ke perenggan-perenggan tu dia buh ayat dia. Tu kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatin Nafs. Sayyid Hawa perengkah Ihya. Lepas tu kalau kira dah hak ringkas Sayyid Hawa ni dia dalam bahasa Melayu ada dah. Indonesia, Singapura dah terjemah. Siapa dia? Mufti Ismail apa? Nama ke apa dah? Isa Ismail dah. Pusaka Nasional tu. Dia tak bangun Indo sangat. Patut Indo tu banyak bersih. Maknanya lebih baik dipelajari Ihya tu melalui kitab Sayyid Hawa tu. So dia orang haraki. Sayyid Hawa ni mau kita ngajar dulu kitab hikam sini. Kita dulu ngajar kitab hikam sini khatam. Khatam. Dah. Tasawuf jugalah kira-kira ni. Habis kitab hikam. Kitab hikam tu kita rujuk Sayyid Hawa. Sayyid Hawa tu dia ada syarah. Kitab hikam, tajuk dia Manazilu Siddiqin. Begitulah lebih kurang. Dan kita baca syarah dia ni, dia syarah berbau harakah. Perjuangan. Perjuangan. Sebab Sayyid Hawa ni syahid dah. Dia mati syahid. Pejuang di Syria. Dia bukan kata duduk ngatik di Khanqah, duduk dalam lubang, berhabis zikir beribu-ribu kali. Dia orang perjuangan. Mana dia orang panggil murabbi. Sebab Sayyid Hawa ni, sebab kita zaman ngaji dulu, banyak kalah kita rujuklah kitab Sayyid Hawa ni. Dia ada Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan. Dia ada kitab Tarbiyatun Ruhiyah. Maknanya
cara nak mendidik generasi akan datang ni layak dipanggil sebagai pejuang Islam, dia kena ikut program. Jadi Said Awar ni dia betul-betul murabbi. Dia tulis belaka tu kitab. Nak jadi, dia ada kitab tafsir, Al-Asaf fi Tafsir. Dia ada kitab Al-Asaf fi Sunnah. Ia pun hadis-hadis. Hadis-hadis berkaitan dengan tasawuf akhlak ada. Maknanya kalau learn ni dah. Kalau kita nak cari tasawuf yang tuling asli dekat dengan hadis, kita boleh baca. Hak mula-mula kata Said Awar, hak mulanya baca kitab saya mula-mula Tarbiyatuna Akhlaqiyah ataupun Tarbiyatuna Ruhiyah. Asal ada translate. Ada translate pernah tengok dia Parawah, nama tajuk dia tak ingat. Kemudian baca Mustakhlas fi Tazkiyatun Nafs, kemudian Manazilu As-Siddiqin. Tiga ni. Kalau nak mendalami tasawuf, mengikut sukatan Said Awar. Tapi tak popular lah. Sebab apa? Sebab minta maaf lah, orang pondok ni dia tidak harakah mana berbanding dengan orang harakah sendiri. Jemaah Islam lah, jemaah Islam ni banyak kan. Ikram lah, jim lah. Dah. Orang harakah ni orang-orang yang nak kepada negara, nak supaya Islam ni bukan hanya ada di tempat-tempat pengajian, di rumah-rumah ibadat, tapi Islam ni ada di bank, di sekolah, di pentadbiran negara. Jadi itu masuk orang harakah. Jadi cadangan kitanya molek siapa-siapa nak mendalami tasawuf ni, antara hak tulingnya, antara hak bersihnya Said Awar. Dan usaha Said Awar ni diteruskan oleh anak dia. Anak dia tu nama dia Dr. Muaz. Dr. Muaz ke? Dr. Muaz ni dia buat siri Tazkiyatun Nafs ni, pencucian jiwa, 5 jilid asal. Bunyi kata anak-anak murid dia nak terjemah. Ngaji Jordan tu. Bunyi khabar. Agak-agak jadilah. Wallahu a'lam.